وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini diizinkannya kita berada di dalam majlis ilmu, majlis yang paling mulia, yang dianggap sebagai taman-taman syurga di dunia. Belum kita dapat diberi syurga oleh Allah di akhirat nanti, rajin-rajinlah dulu dalam dunia ni kita berada di dalam taman-tamannya. Mudah-mudahan kita akan dapat syurga yang sebenarnya di akhirat nanti, yang mana terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, lagi tak pernah didengar oleh telinga, lagi terlintas di hati pun tak pernah. Ya, ini Allah ngapa ni? Dalam hadis kursi apa kata Allah? A'dadtu li ibadi. Aku sediakan untuk hamba-hambaku. Kita lah. Fiha, di dalamnya. Nya tu kan? Syurga lah. Mala ainur ra'at. Mala ainur ra'at. Sesuatu yang tak pernah didengar oleh, tak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah tengok. Cantiknya, lawanya, indahnya, menariknya, egitnya. Tahu egit? Orang sini tak tahu apa egit. Egit tu cantik penuh. Tu beregit rupanya. Make up tu. Egitnya. Wala uzunan sami'at, dan satu yang tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengar. Sedapnya, merdunya, lazatnya. Sehingga daun kayu yang bergeseran ditiup angin tu mengeluarkan bunyi lebih sedap daripada gesekan biola Hamzah Dolmat. Lebih sedap daripada tiupan seruling Rahim Osman. Tak kenal? Lebih sedap daripada tiupan saksofon sabar. Tuan jawab. Ahmad Nawab tak betul
Salah. Dari mana tahunya action aja ya. Yang betul tu Kasim Selamat. Tak pernah dengar kan? Nonggin combi dengarnya. Pepe 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 combi dengarnya tonggin apa? Nonggin dengarnya. Begitulah hebat ya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita pun, nak bayang pun tak boleh. Tak usah nak ceritakan, nak bayang pun tak dapat. Begitulah hebat yang syurga ya Allah nantikan untuk mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Ndak ke tak ada. Sekali lagi, ndak ke tak ada. Siapa tak ada angkat tangan? Kalau kata siapa ndak, ramai pun tak ada bilang. Siapa tak nak angkat tangan? Seorang tak ada. Artinya semua dah. Jadi mudah-mudahan kita dapat cita-cita kita tu masuk syurga. Tadi tu Imam dah baca dah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama dengan orang-orang berbakti. Atau yang perkataan lain boleh juga. Wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Masukkanlah kami dalam syurga bersama-sama dengan Nabi-Nabi dan sebagainya. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Bulan sudah saya tak datang sebab saya berada di hospital. Tahu ke tuan? Ramai orang tahu. Nanya saya, mana tahu tak? Saya tak datang mengapa? Di Langgar di Entoka. Saya naik motor. Umur 82 naik motor. Bayang nak makan jalan sampai lain tengah tu udah berhenti. Saya tak ada salah. Sedar-sedar dah terbaring aja. Bawa ke klinik depan rumah saya tu, ada klinik swasta. Klinik tu tengok-tengoknya kepala ada berdarah sikit bukan banyak. No, darahnya dia risau. Takut berlaku concussion. Tahu apa concussion? Apa pembekuan darah beku situ, takut itu ya. Dia takut itu. Boleh jadi macam-macam, boleh itu. Boleh jadi sengit. Boleh jadi 3 suku. Boleh jadi bingong. Jadi ini tak jadi ni. Kena bawa hospital ni. Bawa lah hospital. Yang hospital cek semua X-ray, semua. Kaki X-ray, perut X-ray, apa kepala tak boleh kerana hospital kampung tu tak ada alat scanning tu, tak ada. Kena bawa kepo. Bawa kepo. Di scan lah. Tu balik ke kampung. Kata doktor kampung tu tak boleh balik lagi ni. Tunggu keputusan dari pun lagi. Duduk di hospital tu 3 hari 2 malam lamanya. Kau ada apa juga sakit pun. Jalan boleh, semua boleh. Bila sampai keputusan dari pun, baru dia kata doktor tu balik. Dia tak kabur pun, elok ke tak elok, tak kabur dia. Balik aja lah kata. Itu saya boleh ngajar apa itu. Tak tahu lah, sengit kira entah tengok. Saya ngajar apa ini kan. 3 suku ke apa entah. Tengok macam ni ya. Bingung ke mana tu? Tengok macam mana saya ngajar apa ini. Baik, untuk malam ni kita sambung pembacaan kita. Kita baca kitab baru tau. Nama kitab yang kita baca ni Hidayatus Salikin. Siapa ada kitab tu yang lama-lama tu keluar balik ya. Kitab ni rupanya ini Rumi. Ada lagi satu tu yang Jawi. Itu kita baca sekat aja. Kita baca sekat muka surat 2 sampai 1 ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan cari oleh kamu akan bekalan, maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu cari ialah sifat taqwa. Tengok dia, saya tak pakai rehal yang tuan-tuan sediakan ni. Kerana tinggi penuh, bila pakai baju nampak sorban aja. Kena tak? Ini kena. Boleh kena. Boleh. Saya kena nyengok ke atas. Kalau begini nak nampak sorban je.
Aku kena tu aku. Tak payah lah. Tak payah pakai ni ya. Kata dua di bawah sana. Dia nak tambah tinggi ya. Tak payah pakai ni nak ya. Baik, sambung lagi. Tajuk kita ni masih mukaddimah. Tahu apa mukaddimah? Mukaddimah tu apa? Permulaan. Pengenalan. Cakap putihnya apa? Introduction. Ya. Saya nak ngaji bahasa komputer malam ni. Namanya introduction. Ya. Kita dah baca dalam mula sampai apa? Sampai muka surat ini ni, sampai muka surat 2 ni ya. 1 dah baca. Kemudian kita baca terus. Lepas watazawadu dulu kita baca ayat lain. Apa nama ayatnya? Wa fihi ilmun nafi' fid dunya wal akhirah. Fala yadu likulli muslimin min ma'rifati. Wa fihi, dan di dalamnya dalam kitab ni. Apa dah? Ilmu nafi', ilmu yang memberi manfaat. Dalam kitab ni ilmu yang memberi manfaat. Ilmu ada 3 tuan-tuan. Yang pertama ilmu yang memberi manfaat. Yang kedua ilmu yang membinasakan. Yang ketiga ilmu yang sia-sia. Ilmu yang memberi manfaat tu artinya ilmu yang boleh berguna untuk kita. Kita boleh mendapat faedah dari belajar ilmu itu. Yang kedua ilmu yang membinasakan. Ilmu yang menyebabkan kita masuk neraka. Seperti ilmu menari. Lagi apa? Ilmu mencuri. Ilmu sihir. Ilmu juga. Ilmu main judi. Lagi apa? Macam-macam. Itu membinasakan kita. Silam mata Ustaz. Ya? Silam mata. Silam mata. Yang apa? Silam mata. Silap mata. Silap mata tengok dah. Kalau nak nipu orang, masuk neraka. Kalau saja nak main-main aja tak ada apa itu apa namanya menghiburkan saja. Itu sia-sia. Ilmu sia-sia. Yang ketiga ilmu sia-sia. Seperti apa? Seperti main seremban. Buat malu orang Melayu je main seremban tu tau. Nak bilang hak 7 aja, lebih tak ada. Gundu seremban ada berapa tu bang? 7 aja. Atas 7 tak tahu bilang dah. Itu sebab orang Melayu, saya dah 31 tahun jadi cikgu. Orang Melayu kebanyakannya lemah matematik. Kenapa? Tak erti nak bilang. Dia bilang hak 7 aja. Itu main seremban. Lagi main apa? Main cokak. Ni yang ramai main cokak tu. Pakar-pakar main cokak tu. Apa ada kemahiran main cokak? Lagi satu main karem tu. Bingung betul ya. Ada banyak peminat main karem ni. Banyak tak? Saya pergi tidur rumah adik saya. Sebelah rumah tu ada budak-budak muda. 4-5 orang. Dia menyewa rumah tu. Mau ditampil main karem daripada isyak sampai esok subuh tu. Tak habis lagi. Punya dia bingung. Itu ilmu yang sia-sia. Lagi satu yang sia-sia apa? Mendam. Tahu mendam? Ya Allah. Tak erti mendam dia di belakang ni. Sebuah lah. Peminat dam banyak ni. Apalah kemahirannya mendam? Menghina Pak Haji ada. Orang suka main dam. Dengar boleh orang ni. Orang suka main dam, dia suka menghina Pak Haji, dia tahu. Kalau belum naik haji, macam mana makannya? Macam mana makannya? Tuan jawab? Macam mana makannya? 1 sekali makan. 1. Ya ke tak? Ke depan je, ke belakang boleh? Bila udah naik haji, punyalah tamak Pak Haji tu. Lompat-lompat makan kiri, makan kanan, makan. Ya ke tak? Dia menghina Pak Haji je. Ini pakar rendah lah, dulu lah. Boleh lawan lah. Jadi itu ilmu yang sia-sia. Kita hendak ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat ada 6 tandanya. Dengar dulu. Kita nak ngaji ni biar ada 6 ni. Yang pertama, lagi banyak ilmunya, lagi takut dia akan Allah Ta'ala.
Yang pertama. Yang kedua, dia lebih gemar kepada akhirat berbanding dengan dunia. Gemar dia untuk akhirat kepada dunia. Kalau ada ilmu tentang akhirat, dia lebih suka. Kalau berbanding dengan ilmu dunia ni macam-macam lah. Ilmu baik mutaka, ilmu dunia. Ilmu baik motor, ilmu dunia. Ilmu baik radio, ilmu dunia. Bila lebih gemar ilmu akhirat daripada ilmu dunia. Yang kedua. Yang ketiga, dia kurang gemarnya kepada ilmu dunia. Ilmu dunia ni ilmu yang tidak memberi faedah untuk dunia dan untuk akhirat. Itu ilmu dunia. Kalau membantu dia dalam kehidupan, itu dikira akhirat. Macam ilmu baik mutaka. Itu membantu dah untuk kehidupan dia. Itu ilmu akhirat. Yang ilmu dunia ni apa? Ilmu yang sia-sia tadi lah. Main dam, main seremban, main congkak. Itu ilmu dunia. Kita tak suka. Yang ketiga. Yang keempat, dia kenal kelemahan dirinya. Kekurangan diri dia. Kecacatan diri itu dia kenal. Kita kenal juga, tapi kenal kelemahan orang. Kelemahan Tok Imam kenal. Kelemahan pengurusi surau ni kita kenal. Kelemahan Tok Ketua Kampung kita kenal. Tahu je kelemahan orang. Kelemahan diri tak tahu. Nak tahu dah kelemahan diri, tuan-tuan? Ini belum baca kitab ni, baru penerangan baru. Nak tahu dah kelemahan diri? Tahu. Nak. Nak ke tak? Tak dijawab pun. Ada 4 cara. Kelemahan diri tu. Kalau nak tahu kelemahan diri, yang pertama, tanya pada musuh. Jangan tanya pada kawan. Tanya pada kawan. Baik belakang lah. Ini tanya pada musuh. Siapa yang ketikkan saya? Tanya saya. Bab saya. Nak tanya apa kelemahan Haji Ibrahim? Tanya siapa yang ketikkan Haji Ibrahim. Tahu, berjela-jela. Itu yang pertama. Ada 4 cara ya. Yang kedua, berguru dengan guru yang mursyid. Berguru dengan guru yang mursyid. Apa ni guru mursyid? Guru yang bijak. Guru yang tahu kelemahan muridnya. Bila belajar dengan guru itu, guru itu akan selesaikan masalah kelemahan murid dia. Nak guru je guru mursyid. Jangan guru dengan sebarang guru ya. Kadang-kadang guru mursyid itu guru kampung aja. Bukan tinggi dulu pun. Bukan selebriti pun, tapi dia jadi guru mursyid. Dia dah boleh membuat perubahan pada murid-murid dia. Yang kedua. Yang ketiga, bersahabat dengan sahabat yang ikhlas. Bersahabat biar yang ikhlas. Bukan sahabat geng hoki China. Itu tak tentu ikhlasnya. Kalau kita sakit, diziarahkan. Diziarah kita. Kalau kita tak datang surau 2-3 hari, dia cari kita. Mana dia? Kenapa tak datang surau? Itu yang ikhlas. Sahabat yang ikhlas. Kalau apa yang dia suka, apa yang kita suka, itulah dia suka. Apa yang kita benci, itulah dia benci. Itu sahabat yang ikhlas. Yang ketiga. Yang keempat, bergaul dengan masyarakat ramai. Bila bergaul dengan masyarakat ramai, baru dia sedar diri dia. Si anu tu pemurah, aku ni kedekut. Si anu tu cepat dapatnya, aku ni jenuh. Belajar tak dapat. Belajar tak dapat. Terus aku ni bingung, bengak benak. Yang anu tu pandai, bijak. Dia tahu kelemahan diri dia. Itu 4 cara ya. Ingat tak? Yang pertama, apa dia? Tanya pada musuh. Yang kedua, berguru dengan guru yang mursyid. Yang ketiga, bersahabat dengan sahabat yang ikhlas. Yang keempat, bergaul dengan masyarakat ramai. Orang ni pemurah. Bila datang kampung je, terus masuk je. Aku cari yang mana kecil sekali. Aku kedekut, bakhil, nak kejarin. Tak ada masin. Lagi apa? Cikir. Tahu cikir? Itu. Tahu kelemahan kita. Yang ini pemurah. Bagi je. Bila datang je, lekat bagi. Yang ini lekat dapatnya. Terus dapatnya. Yang ini aku ni jenuh belajar tajwid. Tak dapat-dapat juga. Ngapai tak dapat-dapat. Baca kuliah tak mau habis-habis.
Qul ya atau muhabbabi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu dia. Sama lagi, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma battum wala antum abiduna ma a'bud. Jenuh tak jumpa lakum dinukum, tak jumpa. Ada tak jenis orang begitu? Ha. Yang sono tu lekas dia dapatnya. Surah Yasin apa? Surah Tabarakalladzi apa? Nah, ya. Jadi dia faham. Cuba kau dengan orang ramai, ya. Tempat ada ingat tak? Nah, itu kena belajar biar ilmu yang memberi manfaat. Ya? Jangan belajar ilmu yang membinasakan. Jangan belajar ilmu yang sia-sia. Nah, ini yang keempat, ya. Tanda ilmu yang memberi manfaat. Yang kelima, tandanya. Tanda ada? 6 tanda tu kan? Yang kelima tandanya apa? Dia kenal tanda cara-cara tipu daya syaitan. Syaitan ni seronok ke tuan-tuan ngaji malam ni? Seronok ke syaitan? Dia akan cuba kacau apa? Nak bagi tuan-tuan dia dengar elok ke atau dia kacau supaya jangan dengar? Ha? Apa dia buatnya? Dia akan bawa senjata-senjata untuk mengganggu. Supaya tuan-tuan tak ambil perhatian sungguh-sungguh. Yang bawanya 3 senjata. Dah saya sebut sini banyak kali dah. Yang pertama bawanya apa? Celak. Dia kena celak syaitan macam. Apa buatnya? Ngangguk lagi depan Ustaz. Ada tak orang tu tengok belakang ni? Ada tak? Jangan nyandor. Udah kena celak syaitan tu. Belum lagi. Nanti sebelah ni lah. Yang kedua, tak berjaya juga. Dia bawanya senjata yang kedua. Apa senjata yang kedua? Seorang je hafal. Yang lain? Gincu. Tahu gincu? Tuan-tuan tahu ke tak tahu apa gincu? Gincu bubur tang mana? Bibio. Bibir tak betul mana? Bibio. Bila kena gincu syaitan, Ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Anu. Cerita sepak takraw lah, cerita badminton lah, cerita kenuri kenari orang kahwin lah, macam-macam contohnya. Cerita je. Ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Ya, ada dah jenis orang begitu. Kejap ni tak nampak lah. Saya tengok, pada saya duduk atas meja, nampak pula. Siapa cakap, saya nampak kat sini tau. Siapa yang cakap, saya akan berhenti. Kau nak berlaku tak? Saya tengah ngajar macam ni. Ada orang cakap belakang tu. Saya pun berhenti, tengok dia. Bukan seorang tu, ramai tau. Satu kumpulan daripada Australia. Dari Australia tau. Pakai jubah, pakai serban. Dia satu jemaah. Mentampil dengan sembang depan saya. Saya berhenti kejap. Tengok dia. Dia pun berhenti. Bila saya start balik, dia start balik sembang balik. Sudahnya hantu kampung gajah tu dah naik ke tengkuk. Tahu hantu kampung gajah? Kenapa kampung gajah jadinya? Kenapa sebut kampung gajah? Ini orang kampung gajah. Naik ke tengkuk. Saya pun kabur tuan-tuan. Mun dia orang Australia, apa tahu cakap Melayu. Kata yang ni ngaji orang putih tu. Kabur pula. If you people are not interested in what I am saying, you might as well leave the room, kata saya. Dengar tu terkejut dia. Terkejut dia kan? Seolah-olah macam menghalau dia lah. Jadi mereka pun dah tak tahu nak apa, yang tengok kiri kanan bangkit semua, keluar semua. Bila keluar, thank you very much, good riddance, kata saya. Keluar mereka. Lepas itu datanglah orang Melayu yang jadi Amir Toreknya. Tahu Amir Torek? Pembawa pemandu dia lah. Bawa dia sana kemari. Dia ngabur saya. Minta maaf dia Ustaz. Dia itu bukan reti budaya kita. Apa tak reti? Mengganggu majlis ilmu. Dia bukan reti budaya kita. Dia buat apa tu? Apa itu dia puji yang saya pula.
English ustaz bagus betul ya katanya. Dengar itu kembang di hidung saya. Sampai ke kampung balik kembang. Sakit hidung apa itu. Ya. Tu pun nak berlaku itu depan saya betul-betul. Banyak ni. Sekali itu saya ngajar tazkirah Ramadan. Macam ni je kan. Di belah dua tu. Ada pula golongan di luar tu. Saya tahu luar tu kuat betul. Anu. Mengganggu saya tengah buat tazkirah. Saya pun dari dalam surah tu. Ada tempat ni. Kalau komen nak sabang balik kata. Itu orang Melayu lagi tu. Jangan sini. Mengganggu saya tengah buat tazkirah ni. Apa itu dah diam balik. Dah so. Tahu so? Tahu ke so? So tu tahu ya? Senyap. Gitu lah. Itu berlaku. So. S-O-H. So tu yang senyap lah. Itu berlaku ya. Ada lagi ada 2-3 kali apa itu. Jadi kalau dia malam ke, tengok dah. Nak tengok hantu kong gajah. Apa? Menjelma ya. Itu dah. Jadi itu syaitan ya. Jangan dia kalau bila kena gincu syaitan tu malah tak berjaya juga. Kejap ni tak ada lah. Tak ada orang cakap nampak ya. Dengar aja. Tak berjaya juga. Syaitan tu balik ke? Tidak. Bawanya apa? Dia bawanya tongkat. Ini tongkat saya ni. Nampak? Dia ketuk-ketuknya paha tu, dia ketuk-ketuknya lutut tu, dia ketuk-ketuknya bahu tu, dia ketuk-ketuknya tengkuk tu. Itu yang boleh bersilap, bersilap balik, Jarang-jarang nak baring, segan pula. Tambah. Tabiuk ni terbuka ni, kalau tutup-tutup ni tak ada yang baring ni kan. Sudahnya dia tak tahan, bersilap, dia pun angkat tangan. Nak minta keluar. Ingat ustaz tu, dia nak pergi tanda lah. Ustaz penganggur. Dia pun keluar lah. Dia ambil motor tu suruh. Sampai keluar. Bila keluar, apa buatnya? Ustaz lah motor terus balik. Berjaya lah setan. Malam ni tak tahu berjaya kira. Itu yang kelima. Dia ilmu yang memberi manfaat tu dia kenal tipu daya syaitan. Dan yang keenam, dia tahu perkara-perkara yang merosakkan pahala ibadahnya. Kalau ada benda ini akan tak dapat pahala. Iaitu apa? Ujub, riak, takabur ya. Itu 6 tanda ilmu yang memberi manfaat. Yang satu tadi Ustaz? Ya. Yang pertama. Ilmu yang tanda-tanda ilmu. Lagi banyak ilmu, lagi takut dia kan Allah. Lagi tinggi ilmunya, lagi takut dengan Allah Ta'ala. Orang takut dengan Allah Ta'ala, dia takabur kan? Ada nunjuk-nunjuk kan? Ada riak kan? Ada ujub kan? Itu dia betul-betul takut dengan Allah Ta'ala ya. Lagi? Nombor apa tak tahu? Apa? Dia 6 tahu tak? Itu ilmu yang memberi manfaat ya. Dan di dalam kitab ini terhimpun ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Maka tak dapat tiada bagi tiap-tiap orang Islam yang mukallaf. Apa tu mukallaf? Yang wajib menjalankan perintah Allah Ta'ala. Sama ada yang suruhan ataupun larangan. Mukallaf. Tandanya ada 4. Yang pertama akil. Apa dia akil? Akalnya sempurna. Tak ada mering. Tak ada 3 suku. Agak ustaz ni sempurna tak? Sekejap ni. Ustaz ni sempurna ke dah berapa accident tu? Mering ke dah? 3 suku ke dah? Dia ke? Kalau 3 suku lain ceritanya. Itu dah. Akil lah tu. Yang kedua balik. Apa balik? Cukup umur. Umurnya cukup. Kalau lelaki dan perempuan umur 15 tahun hijrah. Cukup lah tu. Ya? Kalau ada tanda-tanda sebelum itu, kita balik je gitu. Lelaki tandanya 1 je. Sebelum tapi setelah 9 tahun. Dia mimpi bersubuh lalu keluar mani. Balik lah tu. Wajib sembahyang. Wajib zakat, kelada apanya. Wajib puasa Ramadan. Yang kedua. Yang ketiga, sempurna panca inderanya. Sempurna panca indera. Tandanya ada 4 ya. Sempurna panca indera. Iaitu dalam Islam panca indera yang dikira 2 aja. 1 penglihatan, lagi 1 pendengaran. Nampak, lagi 1 dengar.
Salah satu, kalau ada salah satu sempurna tu. Kalau dia nampak tapi telinganya pekak, sempurna tak? Sempurna. Kalau telinganya dengar tapi matanya buta, sempurna tak? Sempurna. Yang tak sempurna kalau dia pekak dan buta. Faham tu kata saya ni? Kalau dia pekak dan buta, mana ada jalan dia nak dapat ilmu? Udah tak nampak. Buta apa nak pekak tu? Cerita orang tak dengar langsung. Kalau kedua-dua tak ada, baru dikira bukan mukallaf, tidak sempurna. Kalau ada salah satu, mukallaf itu, sempurna itu. Faham kerja saya ni? Itu apa tanda yang kedua, yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, yang pertama akil, yang kedua balik, yang ketiga sempurna panca indera. Dan yang keempat, sampai suruhan dakwah pada dia. Di Malaysia ni mana yang tak tahu tak orang tengok orang semayang? Ada nampak ada orang semayang? Mana sampai kita sampai suruhan dakwahnya? Sampai. Ada tak radio bunyi azan? Sampai ke tak? Ada masjid melakukan azan? Sampai lagi. Jadi di Malaysia ni semua tak ada alasan mengapa mereka tak nak masuk Islam. Kerana dia sampai suruhan dakwah. Mukallaf belaka tu ya. Ya. Itu mukallaf. Tiap-tiap orang Islam yang mukallaf daripada mengenal akan dia. Kemudian faliza ahab falihadza bukan. Sini faliza aja. Faliza ahbabtu an atarjima masa'alahu ma'a ziyadata masa'ila nafsati fi hadha kitab bi kalamil Bukhari liyantafi'a bihi man la ma'rifatu lahu bi kalamil Arab. Maka dari kerana inilah kasih aku suka bahawa aku bahasakan akan beberapa masalah ini dalam kitab ini dengan bahasa Jawi. Bahasa Jawi tu apa? Bahasa Melayu lah. Tapi sebenarnya bahasa Jawi itu asalnya bahasa Jawa. Itu dengan Jawi. Kerana eja Jawi dulu, eja Jawa dalam kitab-kitab lama tu jim, alif, wa, ya tak ada titik. Tapi orang Melayu baca Jawi, dia kata dengan Jawi. Sebenarnya Jawa tu. Iaitu Arab Melayu. Serta aku tambah daripadanya beberapa masalah yang baik-baik yang tak dapat tiada daripadanya supaya mengambil manfaat dengan dia oleh orang yang tiada mengetahui bahasa Arab. Kita ni semua tak tahu bahasa Arab, sebab dalam bahasa Melayu ni. Ya. Semua kita baca dalam bahasa Melayu ni. Tak ada dalam bahasa lain daripada bahasa Melayu ya. Nampak? Saya ngajar dalam bahasa apa? Melayu. Melayu lah. Cuba saya ngajar dalam bahasa Jepun, tahu tak? Kalau saya ngajar dalam bahasa Arab, tak tahu juga, saya pun tak tahu. Saya sendiri tak tahu bahasa Arab. Begitulah. Jadi bahasa dalam bahasa Melayu ya. Yang kita ambil ni insya-Allah. Wa sammaituhu bihidayatis sadiqin fi sulukil maslakil muttaqin. Dan aku namai akan dia dengan Hidayatus Salikin. Nama kitab apa? Hidayatus Salikin. Esok tanya orang apa nama kitab kamu baca? Kali, apa nama? Hidayatus Salikin. Hidayah tu artinya petunjuk. Salikin tu artinya orang sedang berjalan. Kita ni semua berjalan tak? Tuan-tuan dan puan-puan kita ni sedang berjalan ke tak sekarang ni? Jalan ke mana? Ke kampung? Ke mana? Ke akhirat. Semua kita akan menuju ke akhirat. Jadi ada hidayah, petunjuk. Kalau nak ikut jalan betul, nak selamat, ikut jalan ni ya. Itu nama Hidayatus Salikin. Fi sulukil maslaki. Al-muttaqin, bagi orang-orang yang nak menjadi orang yang bertakwa. Artinya pedoman bagi orang-orang yang berjalan pada perjalanan orang yang takut akan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian wallahu as'alu an yanfa'a bihi kama nafa'a bi aslihi. Amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Artinya apa? Dan aku pohonkan Allah Ta'ala, aku minta kepada Tuhan bahawa ia memberi manfaat dengan dia seperti ia telah memberi manfaat dengan asalnya.
Asalnya kitab ni dipetik daripada nama kitab apa? Nama kitab apa? Kitab Imam Ghazali. Karangan Imam Ghazali nama kitab ni. Ataupun Bidayatul Hidayah. Adik daripada kitab ni namanya Bidayatul Hidayah. Permulaan petunjuk. Itu nama kitab. Kitab itu karangan Imam Ghazali betul. Yang ini terjemahannya ya. Yang kita baca ni terjemahan daripada kitab Imam Ghazali. Sini ada baca Bidayatul Hidayah? Tak ada juga. Adik pun ni. Jadi kalau tengah baca ini tak payah baca Bidayatul Hidayah. Saya dua-dua ada baca kitab tu. Bidayatul Hidayah saya baca di Pekal Pego. Ini di sini. Bukan di sini aja, di Tapah baca ini. Di mana lagi? Tinggi sangat tak? Jari pun jangan. Ya? Terlalu Ya ini keras sikit. penerangan dia apa sikit? Banyak sikit penerangan ya. Nah, di Kopeng. Besok pagi di Kopeng kita ini juga. Gitu Batu Gajah baca kita ini juga. Batu Gajah. Tapi siang. Waktu duha ya. Hidayatul Sarikin. Bidayatul Hidayah. Tak ada banyak, ada yang aja tapi tak banyak. Kalau Bego baca dia, itu Bidayatul Hidayah ya. Begitu juga di Pulau Tiga Kiri baca itu. Dan aku pohon kata dia, wallahu as'alu, dan aku minta, aku pohonkan Allah Ta'ala bahawa ia memberi manfaat dengan dia seperti ia telah memberi manfaat dengan asalnya. Amin. Asalnya tadi Bidayatul Hidayah ya. Dan tiada daya wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya apa? Wala haula, tidak ada daya, quwwata, dan tidak ada kekuatan, wala haula wala quwwata illa, melainkan billah, dengan izin Allah al-aliyil azim. Ini Allah yang amat tinggi lagi amat agung ya. Itu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dia tiada upaya pada berbuat kebaikan melainkan dengan kudrat Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Sikit lagi, satu ayat lagi je. Warattabtuhu ala muqaddimati wa sab'ati abwabin wa khatimati. Dan aku aturkan kitab ini atas satu mukaddimah. Dah baca dah, habis mukaddimah dah baca dah. Kemarin kita baca mukaddimah yang kedua akan datang bulan depan ya. Satu mukaddimah mula-mula. Yang satu mukaddimah dan 7 bab. Ada 7 bab ni. Bab apa? Ambil wuduk, bab semayang, bab puasa, dan bab tasawuf ada ni. 7 bab. Dan satu khatimah. Satu khatimah, satu penutup akan datang tu ya. Tak tahu dan saya baca sini satu penutup tu. Tebal ni lah. Saya baca tempat saya ngajar satu tempat tu 13 tahun tak habis lagi. 13 tahun tak habis lagi. Tuan-tuan tak tahu ya. Agak-agak lah tuan-tuan, siapa dulu tamat? Tok gurunya ke kitab ni tamat. Ya. Mudah-mudahan dapat tamat sama kita lah. Tapi kalau tamat yang entahlah. Ini dah 82. Kalau 13 tahun, 14 tahun berapa? 96. Ya. Boleh ke? Entahlah. Yang tahu Allah yang tahu ya. Alright. Ini mukadimah yang pertama. Yang akan datang akan baca mukadimah yang kedua ya. InsyaAllah. Baik. Untuk kali ini ada siapa-siapa nak komen? Siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Setuju belakang lah. Okey. Belum masuk apa lagi? Ada siapa-siapa masalah? Sama ada yang kita baca ni tu atau yang lain daripada ni? Masalah? Tak ada? Tak ada? Tak ada? Tak ada? Tak ada? Dah 5 kali tak ada? Tak ada betul? Sekian dulu. Banggalah saya. Mengapa bangga? Mengapa bangga? Imam? Kerana dapat murid-murid yang bijak-bijak aja. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat. Mana cari? Hanya ada di surau Al-Ihsaniyah. Batu 6
Jalan Tanjung Tuhala. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal